Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Ya, dalam konteks saya selaku pensyarah pendidikan Islam yang mengajar subjek elektif teras bahasa Arab. Untuk permulaannya, saya akan bentangkan kandungannya, iaitu yang pertama, iaitu tentang TBI, iaitu The Big Idea di Jabatan Pendidikan Islam. Kemudian TBI, interdisciplinary dengan kursus-kursus lain di jabatan-jabatan lain. Seterusnya, contoh kursus yang diajar. Aplikasi kursus yang merangkumi TBI dan EQ dan aplikasi kursus interdisciplinary serta hasil kursus. Baiklah, TBI di peringkat Jabatan Pendidikan Islam, ya. The Big Idea di peringkat Jabatan Pendidikan Islam dihasilkan selepas proses merungkai dan merangkai RMK kursus-kursus di Jabatan Pendidikan Islam, ya, bersama rakan-rakan pensyarah yang lain, dan melihat juga kepada konsep mikro dan makro, maka terhasillah The Big Idea, iaitu guru mursyid memacu generasi misali. Seterusnya, TBI interdisciplinary kursus bagi pelajar PISMP Jun 2021. Okey, kita lihat pada rajah, ya, warna kuning dan hijau adalah kursus-kursus yang ditawarkan oleh Jabatan Pendidikan Islam, iaitu kursus untuk pendidikan Islam dan bahasa Arab. Manakala selain daripada warna-warna tersebut adalah kursus-kursus yang ditawarkan dari jabatan-jabatan lain pada semester ini. Manakala kursus EDUP 3053 dan EDUP 3043 adalah kursus wajib diambil oleh semua pelajar. Okey, integrasi kursus CPI dan jabatan-jabatan lain, ya. Maka terhasillah The Big Idea TBI interdisciplinary kursus, iaitu guru berjiwa pendidik memperkasa spektrum pembelajaran. Okey, pada semester ini saya mengajar kursus BAMB 3203, iaitu kaedah pengajaran kemahiran bahasa Arab 1, Turuqut Tadris lil Maharatil Lughah Al-Arabiyah Al-Ula. Dan bagaimana saya mengaplikasikan TBI dan EQ dalam pengajaran, ya. EQ antaranya, ya, kalau kita lihat di sini, ya, adalah guru berjiwa. Apakah guru berjiwa pendidik? Bagaimana guru boleh mencapai tahap guru berjiwa pendidik? Bagaimana teknologi meluaskan spektrum pembelajaran? Apakah implikasi guru berjiwa pendidik? Bagaimana gaya berfikir membentuk kepribadian guru berjiwa pendidik? Bagaimana syakhsiah anda membentuk kepribadian guru berjiwa pendidik? Bagaimana interdisiplinari ilmu memperkasa spektrum pembelajaran? Dan bagaimana gaya berfikir guru berjiwa pendidik menghasilkan pembelajaran bermakna? Baiklah, aplikasi kursus ini ialah melalui tugasan pentaksiran berterusan, ya. Jadi tugasan pentaksiran pentaksiran berterusan BANB 3203. Okey, contoh soalan tugasannya, anta kamursyid khattib namuzan li'amaliyat at-ta'lim wa at-ta'allum al-kamilati
لمساعدة تعلم الطلاب ذو الفروق الفردية المختلفة. yakni sebagai seorang pendidik, rancangkan satu set pengajaran iaitu RPH yang sempurna bagi membantu pelajar mempunyai aras pengetahuan yang berbeza. Jadi, berasaskan kepada hasil tugasannya, saya bawakannya contoh. Okey, kita lihat berasaskan kepada hasil tugasannya. Okey, lihat. Yang ini ialah hasil tugasan pelajar ya. Kita lihat. Okey. في هذا الصدد أنا أستخدم طرق التدريس مختلفة. Ya, beliau menyatakan pada tugasan ini saya menggunakan turuk tadris mukhtalifah. Kaedah pengajaran berbeza. Maksudnya pembelajaran terbeza di situ. Ya. Mislul munaqashah, seperti perbincangan, wal asfu zihni, sumbangsaran, wa urudutus syara'ih, ataupun dan pembentangan. Ya. Haza hatta atamakkana an asbaha, sehinggalah ya beliau menyatakan saya mampu untuk an asbaha mudarrisan biruhil muallim mahirun, ya, sehingga saya mampu untuk menjadi seorang pendidik, seorang guru yang mempunyai roh sebagai seorang guru yang mahir. Fi tanwi'at turuq at-tadris, bagi memperbagaikan kaedah pengajaran min ajli ihtifali bil-ikhtilafatil fardiyati litalamis, iaitu beliau menyatakan ihtifal, iaitu meraihkan, beliau meraihkan bil-ikhtilafat, perbezaan al-fardiyah, individu, litalamis, okey, di kalangan murid-murid atau pelajar ya. Hadza hatta tamakkana tawsi'un nitaq at-ta'allum, sehinggalah dikata maksudnya dia mampu untuk memperluaskan dari segi kaedah pengajaran ya. Ini adalah satu contoh lah ya daripada hasil daripada pengajaran ya, daripada maksudnya pengajaran daripada kursus yang diambil untuk BA NB 3203 ya. Dan satu lagi contoh ya yang saya nak tunjukkan, ini hasil tugasan yang berbentuk esei juga daripada soalan yang saya bacakan tadi ya, iaitu membuat RPH ya, set pengajaran ya yang lengkap. Jadi saya nak tunjukkan di sini contoh untuk interdisiplinari dengan kursus Edu 3053 ya. Okey, lihat pada khattah tadris al-yawmiyah, tajuk dia ya. Dia punya khattah tadris al-yawmiyah. Al-mawdu' ya, al-mawdu' allazi sayata'allamu at-talamis. Okey, tajuk yang murid atau pelajar akan pelajari ialah wal mawdu'ul wahdah as-saniyah. Unit yang kedua al-malabis al-jamilah, iaitu pakaian yang cantik ya. Min bainal maharatil lughawiyyah allati sayata'allamuha at-talamis bina'an 'ala mawdu'ul malabisil jamilah maharat al-istima' wal kalam. Dan beliau menyatakan bahawasanya kemahiran yang pelajar-pelajar atau murid-murid pelajari atau perolehi akan dapat ialah kemahiran al-istima' wal kalam, mendengar dan bertutur. Okey, saya nak kaitkan dengan Hidup 3053 ya, hasil tugasan ya. Hidup 3053 ya, iaitu satu kursus ya digital lah yang pelajar ambil ya pada semester ini juga, iaitu interdisiplinarinya di sini ya. Terlihat pelajar ini menghasilkan dalam bentuk digital malabisil jamilah. Okey, itu yang pertama. Okey, jadi ada disertakan link di sini ya, dan salah satu tugasan yang pelajar ini untuk kursus ini juga ya, Hidup 3053 ini ialah pelajar menghasilkan Google Site lah ya. Jadi diletakkan, pelajar meletakkan hasil, maksudnya yang
perkaitannya, integrasinya dengan kursus-kursus lain ya. Yang ini ialah contoh untuk bahasa Arab lah, yang contoh subjek yang mereka juga ambil, maksud pelajari untuk semester ini ya, yang saya sebutkan tadi, yang saya ajar tadi. Okey, dan begitu juga satu lagi contoh yang ini juga diambil ya, Hidup 3043 ya. Yang ini ialah pelajar menghasilkan masih tajuk yang sama, Malabisil Jamilah. Yang ini beliau mengaplikasikan pembelajaran terbeza ataupun kita katakan untuk pelajar yang kita kata yang slow learner ya, atau kita katakan inklusif, pembelajaran inklusif ya. Jadi ini video yang dihasilkan. Jadi di sini kita nampaklah ini adalah yang dikatakan sebagai hubung jalin ataupun interdisciplinary dengan kursus lain ataupun kursus-kursus daripada jabatan lain ya. Jadi di sini kita lihatlah ada aplikasinya ataupun kita kata ada aplikasi untuk KPPB dalam menghubung jalinkan ya untuk subjek major dan begitu juga untuk subjek-subjek dari jabatan atau kursus lain. Okey. Jadi setakat itu sahaja pembentangan ya dari saya, semoga memberi manfaat. Sekian, terima kasih.